kalau diajar politik yang betul, semua status quo kepartian yang sedia ada ni akan tergugat. Kalau kita pilih agama, kita pilih kemunduran. Kalau kita pilih kemodernan, kita akan tinggalkan agama. Ini satu pemikiran sangat-sangat western centric. Kita punya kefahaman kita salah terhadap manusia, adanya kasta-kasta dan seumpamanya. Dia akan membawa kepada, lagi-lagi dia sokong dengan kuasa, akan membawa kepada kezaliman, akan membawa kepada penindasan. Anda sedang mendengar Lensa Fikir, merungkai akar realiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Lensa Fikir, episod yang ketiga. Hari ini kita ada tetamu khas, ataupun yang kita panggil sebagai undangan kita, Al-Fadil Ustaz Syamil Esa. Assalamualaikum. Sahabat yang kita sanjungi lah daripada Al-Azhar Mesir, lama berada di Mesir. Dan tak dilupakan juga pengarah pemikir Ustaz Firdaus Zalani, dan saya sebagai juga Ustaz Syamil merangkap fellow pemikir. Bersama-sama kita di pemikir ya, fellow kanan pemikir. Dah makan semua Alhamdulillah. Telah nampak tadi ada di PKNS dan sebagainya. Kalau di PKNS tu kita bukan awal menarik. Ya, dan dia tengah dan anak ujung kan. Itu memang yang paling kritikal lah. Okey, antara isu hangat yang kita nak bincangkan dalam episod kali ni, tengok dakwah di jari pun masih lagi belum hilang. Dan itu masih lagi menggambarkan faktor ataupun kehangatan PRN yang belum lagi hilang daripada situasi ataupun realiti politik kita pada hari ini. Jadi antara mungkin yang kita nak bincangkan, yang kita nampak, dan mungkin kita tengok daripada sudut keputusan, masih kekal status quo, dan 3 negeri masih lagi di bawah Perikatan Nasional, 3 lagi negeri bawah ada yang kata green wave tu masih betul, masih kuat lah. Dan masa-masa yang meningkat, bahkan meningkat mungkin kita kata. Dan kalau tengok daripada kerusi dipertandingkan secara blok, Perikatan meningkat. Dan kalau Negeri Sembilan tempat saya duduk, walaupun bukan mengundi di situ, dulu Perikatan Nasional tak ada langsung kerusi kosong, sekarang ada 5 kerusi. Kan? Ada swing 5 kerusi lah. Dan kita penambang-penambang kerusi di tempat lain, dan Terengganu contohnya menang kosong di Pakatan Harapan. Cuma yang kita bukan nak bincangkan tentang tentang keputusan tu. Yang kita nak ambil sikit keynote kat sini adalah peratusan keluar mengundi yang rendah. Bahkan kalau di 5 negeri itu selain Kedah, semuanya peratusan yang menurun daripada PRU15 yang undi parlimen tu. Jadi mungkin yang kata, pengaji kata sebab cuti pendek, sebab jauh tak balik-balik kan, dan sebagainya. Adakah ataupun saya rasa mungkin dia bukan sekadar itu. Dia mungkin ada lapisan yang lebih dalam yang sebenarnya cuba ditunjukkan, dipamerkan melalui ketidakhadiran ke pusat mengundi. Jadi apa pandangan kalau kita nak bincangkan pada hari ini? Okey, saya lontar dulu. Okay. Kita sama-sama lah. Sama-sama kita bincang. Okay, saya tengok satu perkara betul lah macam isu tadi tu kan. Itu tak dapat dinafikan juga. Mungkin antara faktor juga kan bila kita sebut tentang isu ialah ada negeri yang bagi cuti kan, ada negeri yang tak bagi cuti kan hari Jumaat tu. Betul tak? Okay. Jadi dekat situ pun ada pengaruh jugalah, kesan juga kat situ, implikasi kenapa mungkin orang yang daripada, saya tengok macam yang paling betul rendah adalah daripada Kelantan tu. Yang jarak tu jauh, dan kebanyakan orang Kelantan mungkin banyak berada di bahagian Selangor kan, di kalangan peniaga semua tu kan. Mungkin dia tak balik mengundi lah. Dan kita pun ada sembang kan, peniaga kadar biasa tu pun tak balik mengundi pun kan. Contoh barang lebih kita. Tu saya setuju pada sudut tersebut. Cuma saya rasa pun sebenarnya pada sudut lain dia ada perspektif lain kenapa kadar turun mengundi itu rendah. Mungkin salah satu faktor yang saya lihat adalah bila mana masyarakat itu sendiri mula tidak mendapat apa yang dia mahukan daripada berpolitik. Selalu kita faham pemimpin ni je lah yang bermain politik. Tapi hakikatnya kita perlu faham sebenarnya masyarakat dan juga rakyat itu yang berpolitik, dan pemimpin itu hanyalah dilantik ataupun dipilih di kalangan masyarakat
untuk mewakili masyarakat dan juga rakyat tersebut. Maksudnya dia macam ada dua dimensi tau. Satu dimensi rakyat, satu dimensi dalam dunia politik. Di berlakunya percampuran dua dimensi ini masa kempen dan membuang undi lah. Selepas itu habis hari tu berpisah semula. Jadi macam adakah itu menyebabkan bubble tu berpisah tu menyebabkan akhirnya buat apa nak turun satu hari. Betul. Nanti hari yang lain. Maksudnya dekat situ bila mana sepatutnya masyarakat ni kehendak dia terhadap politik adalah untuk menjaga kebajikan dia, adalah untuk menjaga kehendak dia, nak menjaga keperluan dia. And satu masa mungkin dia merasakan semua keperluan-keperluan dan pengharapan-pengharapan tersebut boleh diletakkan dalam politik. Jadi ketika itu masyarakat akan turun dan memerlukan kepada pengharapan tersebut. Tapi bila mana kita melihat, masyarakat sendiri melihat akhirnya politik yang berlaku hari ini, satu tempoh ditukarlah kerajaan, berlaku dalam tempoh 4-5 tahun ni pertukaran-pertukaran kerajaan, dan akhirnya pengharapan yang masing-masing beri sampailah kepada isu manifesto ke apa, dia hanyalah satu permainan politik yang kosong yang akhirnya tidak mengembalikan manfaat itu kepada rakyat. Dalam erti kata lain, ibarat macam siapa-siapa jadi pemerintah pun hasilnya sama aja. Betul. Mungkin kat situ saya tengok ada satu sudut yang lain adalah rakyat melihat seolah-olah orang-orang yang bertanding politik ini, kita undi A akan jadi B. Kita undi B akan jadi A. Maknanya seolah-olah mereka ini, walaupun mereka bergaduh ke, kita pilihlah siapa yang kita kata paling layak lah kononnya, ataupun dilihat seolah-olah itulah yang paling layak, tapi tiba-tiba dia boleh tukar camp. Jadi kat situ yang saya kira bila ada beberapa rasa muak dengan pertukaran-pertukaran tersebut, kejap-kejap boleh berubah dan seumpama, yang menjadikan kita akhirnya ataupun sebagai rakyat melihat mereka ini tidaklah sebenar-benarnya mahu untuk memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan sebelum ini. Dan saya satu lagi yang saya rasa sekali adalah bukan sekadar hilang kepercayaan tapi dikhianati. Yelah, maksudnya masa kempen cakap lain, lepas dah menang, dah dapat kuasa, dia ada melihat kepentingan tertentu. Contoh macam kita lihat pada PRU15 yang baru-baru ni, yang PRU15 sebelum ni orang yang sama dikutuk dan sebagainya, tapi lepas dah menang, hang parlimen terpaksa menelan semula air ludah yang telah diludahkan, buat satu coalition. Yelah, kita boleh faham ada isu kestabilan, isu kerajaan, tapi bukankah itu menggambarkan satu kepura-puraan lah, dia atas nama kuasa, atas nama kepentingan-kepentingan tertentu boleh mengkhianati kepercayaan. Dan saya lihat maksudnya kurangnya orang turun mengundi ni perlu dilihat sebagai satu permasalahan yang perlu dibincangkan dan diulaskan. Maksudnya masyarakat perlu dididik kembali tentang kepentingan ataupun makna berpolitik. Walaupun kita tahulah kat bahagian atas ni bermain politik sehingga masyarakat muak dekat situ. Tapi sama masyarakat perlu diberi tentang kepentingan dan juga sejauh mana peranan keterlibatan dia di dalam makna politik. Dan sebab saya teringat satu quote dalam satu ada dua siri tak tahu filem lah kot, ada filem Hitler. Tajuk dia tentang bagaimana Hitler daripada kecil sampailah dia menjadi pemimpin besar Nazi tu. Dia ada quote awal tu, dia sebutkan English dia mungkin salah betulkan, dia sebut the rise of the evil and when the good men do nothing. Jadi kejahatan ini akan naik, dan bila mana orang yang baik ini duduk senyap, tidak ambil kisah, mula tidak ambil cakna. Dan jadi bila mana kejahatan itu naik, ketika itu baik ke jahat semua akan menerima hasil yang point tu dah Ustaz Syamil. Sekarang ni kita lihat bahawa ni sebelum adanya pengharaman 3R dan sebagainya, kita lihat dalam institusi masjid dan surau pun ialah politik kepartian tidak dibenarkan untuk dibicarakan secara meluas lah. Jadi adakah disebabkan adanya larangan ini menyebabkan akhirnya asatizah yang mungkin lebih dekat untuk memahamkan masyarakat secara celik dan betul tentang perkiraan politik, kalau kita tengok pun tak banyak kuliah-kuliah tentang siasat syariah ke, tentang politik Islam ke, yang menyebabkan mungkin akhirnya rakyat ataupun masyarakat tak faham perspektif yang sebenar tentang politik ataupun siasah dalam kacamata Islam. Saya kira bismillahirrahmanirrahim. Saya kira pertama sekali
masyarakat perlu didedahkan terhadap erti politik yang sebenar. Politik ini adalah, dia bukan sekadar mengurus negara, dia adalah pertanggungjawaban. Okay. Jadi sebenarnya bila kita mengatakan jangan berceramah politik, itu sebenarnya satu definisi yang kita guna dalam erti kata politik kepartian dari pilihan raya dan hizbiyah dan seumpamanya. Dia apabila penceramah-penceramah itu, tendensi dia lebih cenderung bila dia cakap pasal politik, dia akan kata pangkah parti sekian masuk syurga dengan pangkah parti sekian. Jadi itu dia telah membawa kepada masyarakat menyempitkan kefahaman tersebut. Sepatutnya politik ini perlu dijelaskan dalam kerangka kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu pun berpolitik lah maksudnya. Itulah di politik, maknanya bertanggungjawab. Setiap orang itu perlu lihat tanggungjawabnya. Jadi daripada situlah dia membina dia punya kerangka politiknya, pengurusannya, kat mana dia punya bidang kuasanya. Sebab itu apabila kita mendidik masyarakat atas dasar tanggungjawab tersebut, sebenarnya kita akan mendidik secara tak langsung pada semua lapisan. Sudut ayahnya, peranan seorang ayah, peranan seorang anak, peranan seorang ahli dalam masyarakat. Jadi di situ dia akan develop kebertanggungjawaban pada semua peringkat secara organik. Dia bukannya bila dah lepas 5 tahun kita akan pergi balik kewajipan mengundi, apa lagi, siapa yang kita nak pilih, apa benda semua. Akhirnya dia hanya satu slogan ataupun isu yang dimainkan dengan sempena tertentu sahaja. Jadi kita tak nafikan politik kepartian tu adalah satu benda masalah lah, membuat perpecahan. Tapi bukan tak sepatutnya bila kita mempersoalkan politik kepartian, akhirnya kita membakulkan sekali makna politik tu sekaligus. Betul. Saya mungkin ada satu pandangan. Tak tahu boleh kita bincangkan. Mungkin kita tidak banyak membincang tentang politik ini secara celik dan secara bijak, kerana jika kita mengajar tentang politik yang betul, ada orang tertentu di kalangan parti politik yang akan terkesan. Sebab bila kita mengajarkan betul, orang tak akan pilih dia lah, sebab dia ni memang tabur duit ke membohong ke. Akhirnya sebab dia tak diajar dengan betul, sebab apa, kepentingan dia, biar kau bodoh politik, sebab yang penting kau undi aku. Sebab kalau kita ajar dia betul, akhirnya dia tidak akan diundi lah, sebab dia bukan berpolitik. Ataupun sebenarnya betul, kalau diajar politik yang betul, masyarakat akan go beyond undi pun. Go beyond pilihan raya pun. Maksudnya semua status quo kepartian yang sedia ada ni akan tergugat. Betul. Dengan pengajaran politik yang betul. Kita punya take point kat sini adalah kejahilan itu dan dan protes ini perlu satu pendidikan politik yang betul, yang benar, untuk membangunkan kefahaman rakyat kepada kepentingan sistem politik yang betul. Okey, jadi mungkin kita akan rehat dulu dan kita akan sambung selepas ini. Perpustakaan Peradaban Astaka Fikir telah beroperasi lebih daripada 2 tahun. Sehingga ke hari ini, ramai daripada kalangan kanak-kanak, para pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat awam hadir ke perpustakaan ini. Namun, wujud satu permasalahan utama, iaitu ruangan yang begitu kecil. Kami memerlukan anda semua untuk membangunkan perpustakaan peradaban ini. Bagi menjamin keselesaan para penuntut ilmu di perpustakaan ini, kami menyeru anda semua untuk turut serta membangunkan perpustakaan peradaban ini untuk masa depan yang lebih cerah kepada anak-anak kita. Ayuh menyumbang ke Perpustakaan Peradaban Astaka Fikir. Okey, selamat kembali ke podcast Lensa Fikir. Okey, isu kedua yang kita nak bincang ni pun pasca PRN punya isu yang dibangkitkan adalah tentang kemajuan dan kemodenan Pantai Timur. Seolah-olahnya digambarkan bahawa orang Kelantan dan Terengganu dan Kedah, mungkin salah satu sebagai sumber, memilih untuk terus mundur dengan mereka mengundi Perikatan Nasional. Maksudnya dah 33 tahun perintah, tak ada kemajuan. Pilih lagi. Melambangkan mereka lebih memilih kemunduran berbanding kemajuan. Seolah-olah ni lah. Jadi macam dikatakan dengan memilih Perikatan Nasional, memilih kemunduran. Jadi macam mana kita nak, benda ni bukan sekadar atas kertas undi lah. Dia ada satu lain faktor yang kita boleh rungkaikan untuk kita bincangkan. Mungkin ada pendapat daripada dia kena kecek Kelantan ke? Kita Kelantan ni nak murah beli je. Okay. Saya rasa kalau kita pergi pada isu ni, satu dia akan pergi kepada persoalan yang paling asas lah.
apa yang kita definisikan dengan kemajuan dan apa kita definisikan dengan yang sebaliknya, iaitulah kemunduran. Kan? Jadi dekat situ bila kita nak membahaskan definisi terhadap sesuatu konsep tersebut, dia akan kembali kepada apakah jalan kira yang meletakkan kita membina kerangka konsep tersebut. Sebagai contohlah, kalaulah orang itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan, contohnya lah orang ateis yang tidak percaya Tuhan, yang melihat hidup ni hanyalah sekali, maka definisi kemajuan dia sudah tentu berbeza dengan seorang Muslim yang hidupnya mempunyai satu tujuan, yang mempercayai kehidupan ini bukanlah sekadar kehidupan alam yang nampak ini saja. Di sana ada alam ghaib, di sana ada Tuhan, di sana ada tanggungjawab, di sana ada hubungan di antara di kalangan manusia, dan di sana ada makna khalifah. Dan dekat situ semua makna-makna ini akan memberi definisi kemajuan yang jauh berbeza daripada orang yang A tadi, si A tadi. Dan jadi saya rasa persoalan dia adalah dekat sini. Dan maksudnya sebelum dilihat secara realitinya, dan perbahasan konsep itu perlu berlaku. Kalau tidak, kemajuan yang didefinisikan tu, maksudnya kalaulah ini yang dimaksudkan, saya melihat siapa yang bercakap tentang mempersoalkan soal ini, dan bagi saya dia melihat erti kemajuan itu pada erti materialistik semata-mata. Betul, ni cerita tentang apa, rumah kondo, tentang apa GDP dan sebagainya, mall. Kan ada KB Mall pun ada kata. Nampak dia mall banyak kan tak ada pawagam contohnya kan. Aeon pun dah ada dekat Kelantan ni. Jadi mungkin betul lah, maksudnya kemajuan yang dibincangkan dalam isu ini adalah kemodenan bersifat material lah, pembangunan dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau kita memberikan makna kemajuan yang holistik, kita akan tidak melihat sekadar pada pembangunan material lah. Tapi yang dibincangkan pun ialah Kelantan tak ada air Kelantan, aduh, jadi air kopi kan, air Melo. Jadi kalau sudut tu, kalau berbincang sudut realiti, jadi akhirnya bila kita faham, ni satu perbahasan yang lain lah, perbahasan tentang konsep kemajuan tadi. Satu itu satu benda yang perlu diperbahaskan kembali. Dan yang kedua, kalaulah tentang secara realiti, kalaulah di sana ada panggil apa, ketirisan ataupun kekurangan ataupun salah guna kuasa, masalah urus tadbir kat situ. Itu adalah sudut kekurangan yang tidak sebenarnya mencerminkan makna Islam. And sudut kekurangan itu adalah kekurangan pihak yang mentadbir, yang mengurus, yang sepatutnya diperbetulkan dan diperbaiki, dan ianya langsung tidak menggambarkan kepada cerminan bagaimana Islam itu melihat kemajuan dan juga pembangunan. Bila Selangor yang dikatakan negeri terkaya di Malaysia pun, masalah airnya taklah kurang pun. Mak saya di Shah Alam pun rasa memang kena ada tong besar di tandas sebab apa. Tapi rasa betul lah, mungkin isu masalah air ni kadang bukan setakat pada isu spesifik satu benda, dia mungkin berkait dengan industri, kebutuhan air, climate change, pada kesan-kesan ekonomi dan teknologi, industri dan contoh macam kalau air kotor di Selangor tu, isu pembuangan sisa daripada industri. Benda tu meluas lah, benda tu perlu dibahaskan secara menyeluruh lah kat situ. Mengenai perspektif kemajuan yang kita nak, mungkin kita boleh bincangkan, saya lihat dia tidak boleh lari daripada kita nak maju. Siapa yang nak maju ni? Manusia lah, manusia. Jadi kita kena kembali kepada tarif manusia. Maknanya bila begitu, kita perlu melihat sebenarnya kemajuan ini bukannya untuk kita senang lenang, tapi supaya kita menjadi manusia yang sebenar. Maknanya setiap apa yang kita lakukan itu perlu mencerminkan sisi-sisi. Dia adalah terjemahan kepada sisi kemanusiaan pada konteks bandar, pada konteks negara, tapi kemanusiaan yang macam mana? Sebab itu apabila kita meletakkan kemanusiaan itu ataupun sisi manusia itu sepatutnya diterjemahkan. Jadi apabila kita mengatakan manusia ini daripada roh dan jasad, kan, maknanya di sana ada satu makna. Dia bukan sekadar jasad yang kalau kita kata jasad yang handsome, yang smart, yang yang sihat, tetapi di sana ada satu pembangunan rohani yang tidak boleh diketepikan, dan dia perlu dicerminkan. Maknanya dia bukan sekadar bila kita kata maju macam bandar, macam ada banyaknya penempatan, banyaknya kondominium, development, benda semua kan. Itu semua adalah satu bentuk
secara luaran saja. Kita pernah tengok tak macam mana orang-orang yang bekerja siang malam di bandar-bandar ini, macam mana hidup mereka? Adakah mereka ini benar-benar maju ataupun mereka ini terbina dalam satu kehidupan yang sangat selfish dan sangat self-centric. Maknanya jiran pun tak kenal, nak masuk nak ziarah pun susah. Maknanya kehidupan kita tahulah Individualistik lah. individualistik, sangat-sangat individualistik itu terpancar di dalam pembangunan hatta. Privacy yang terlalu susah lah orang nak masuk, berapa lapis dia punya clearance dia tu. Kondo tu rumah jiran tu dekat lah banding kampung kan. Ya. Jadi Secara logik lagi tak kenal banding betul, lagi tak kenal. Nak pergi tak kenduri pun tak tahu. Tak kenal jiran sebelah meninggal pun ada beberapa hari baru dah bau busuk baru. Jadi adakah itu takrif kemajuan yang kita nak bawa? Sebab itu apabila kita bicara pasal kemajuan ini, dia perlu dilihat pada sepenuhnya sudut-sudut manusia itu perlu digambarkan. Dan saya rasa ada satu idea yang cuba diketengahkan kat sini. Seolah-olahnya kemodenan itu sebagai antitesis kepada akidah ataupun agama. Melambangkan kalau kita pilih agama, kita pilih kemunduran. Kalau kita pilih kemodenan, kita ketinggalkan agama. Ini satu pemikiran sangat-sangat western centric. Saya setuju, benda itulah yang berlaku zaman Dark Age, zaman kegelapan Eropah. Yang bila mana ada buku yang ditulis Saint Augustine kan, dia menulis tentang City of God. And dia menggambarkan macam tu. Dia sebenarnya untuk mentadbirkan ni untuk menjustifikasi terhadap kesusahan dan juga kegelapan, kemunduran yang dihadapi oleh Eropah pada waktu itu. Dan dekat inilah makna ketuhanan yang sebenar. Kan dia cakap jadi bandar yang membangun maju ini adalah bandar-bandar setan kan. Satu bandar yang bertentangan dengan makna City of God. Jadi dia memaknakan erti ketuhanan itu dengan makna sedemikian. Dia kena gambarkan gambar bandar beragama ni kena zuhud. Sedangkan kalau kita baca dalam sejarah pun akhirnya yang kaya itu adalah padri-padri dia. Itu masukkan justifikasi kat situ. Maksudnya digunakan benda itu sebagai satu alasan dan permainan. Dan sebenarnya benda itu tak mencerminkan pada Islam pun. Dalam Islam tak pernah berlaku kontradik antara dua benda perkara tersebut. Adakah pemikiran City of God yang dibawa oleh Augustine ini yang diwarisi oleh mungkin kebanyakan pemikiran sekarang yang dicuba diserapkan ke dalam pemikiran kita? Sedangkan kalau kita baca mungkin tulisan Al-Buti, dia kata Nabi ni diutuskan di pusat-pusat peradaban, menggambarkan satu bentuk kenabian ini diutuskan untuk membawa kemajuan bukan sekadar pada aspek material, tapi juga bukan sekadar aspek spiritual, material juga kan. Sebab itu kalau kita lihat sebenarnya peranan Nabi dan juga peranan Rasul alaihissalam, mereka membawa satu mesej yang jelas, iaitu mereka menunjukkan manusia cara hidup di dunia. Jadi apabila datangnya risalah atau wahyu kalau kita baca dalam Quran ada berapa kali sebut kenapa tidak berfikir, adakah mereka tidak berfikir, mereka tidak mengambil pengajaran. Maknanya penggunaan minda dan akal itu sangat optimum di dalam agama itu sendiri. Jadi kita tidak ada, ataupun hakikatnya Islam ini tidak pernah pun bertentangan dengan sebarang dapatan-dapatan ataupun kemajuan-kemajuan yang didiscover dengan akal, yang ditemui dengan akal itu sendiri. Hakikatnya bertauhid dan berakidah itulah erti kemajuan. Betul. Dan berada dalam kekufuran, penyembahan berhala, itulah erti kemunduran. Ya, betul. Ini saya teringat satu tajuk dalam kitab Ma'alim fi Tariq kan, ataupun petulis penjalan tulisan Syekh Qutb rahimahullah. Dia kan nak tulis hadarah Islamiyah ataupun tidak, ataupun menuju kepada Islam yang berperadaban. Dia kata macam kenapa nak kena letakkan peradaban dengan Islam? Macam seolah-olah Islam itu tak melambangkan peradaban. Dia kata menuju kepada Islam. Sebab Islam itu akan memberi satu makna yang luas. Peradaban material dan spiritual sekali. Jadi memang menarik lah. Memang benda itu, bila pemikiran sebegini cuba diketengahkan, akhirnya kita akan jadi satu, kena pilih antara dua. Kan? Jadi menggambarkan seolah-olah, bukanlah kita kata parti Islam tu menggambarkan Islam, tetapi itu pemikiran yang cuba diketengahkan. Islam ke, agama ke, nilai ke, atau kemajuan. Dan kemajuan itu dah dilafikan daripada agama. Dan rasa macam doktrin ini bukanlah hanya bermain dalam negara sajalah. Maksudnya di dunia sendiri digambarkan dalam permainan macam tu lah. Sama ada kau nak bersama dengan Barat, hidup dalam kemajuan, ataupun kau terus nak berada secara sendiri dengan dogma agama kau dan kau akan terus hidup dalam keadaan
kemunduran. Dan Maksudnya benda itu akan cuba diterjemahkan. dipaksakan. Maksudnya kalau kau pilih macam ni, kita akan buat sekatan agama macam Taliban. Kerajaan tu akan disekat, tak ada bantuan kewangan, semua akan ada sanction ekonomi. Akhirnya dia itulah yang bukan dia miskin sebab dia pilih agama, tapi dia miskin sebab ada tekanan-tekanan berluar. Jadi kalau begitu kita dapat lihat sebenarnya sekiranya kita bagi satu gambaran realiti lah. Maknanya kalaulah penduduk Kelantan memilih PAS, adakah dia akan mundur selamanya? Saya rasa tidak, dia tidak begitu. Tetapi kita memerlukan satu membentuk pemikiran yang betul. Pemikiran keagamaan yang betul, dan kita perlukan satu tempoh untuk membina satu asas yang kuat, dan kita akan pergi lagi maju lagi pada mana-mana negara barat pun. Sebab itu sebenarnya bila kita berbincang, kita kena bincang dari sudut the core idea itu, konsep itu, supaya kita tidak terperangkap dalam kerangka yang sedia ada ataupun kerangka yang mundur yang memisahkan kemajuan itu dengan agama. Okay, saya nak take note core idea tadi tu. Kita akan berhenti rehat dan kita akan sambung lagi selepas ini, insyaAllah. Manifestasi cinta Allah tiada pohon. Okey, kembali kita ke podcast Lensa Fikir. Okay, biasa segmen ketiga ni kita akan bincang isu yang bersifat antarabangsa lah. Jadi untuk isu yang kita pilih ni, dia bukan isu yang semasa yang hangat, tapi isu semasa yang masih lagi dalam kategori yang perbincangan yang agak menjadi perhatian dalam pendidik di seluruh dunia. Antaranya adalah isu BJP and Parti Bharatiya Janata, BJP India, yang dipimpin oleh Narendra Modi. Okey, apa yang kita nak bincang kat sini adalah satu, mungkin kita nak cerita sikit pada pendengar yang mungkin tak faham apa latar belakang dia. Adalah satu, kita kata bahawa BJP ni parti yang berkuasa 2014 oleh Narendra Modi, dia Perdana Menteri. Dia membawa kebangkitan nasionalisme Hindu dan ideologi Hindutva. Hindutva. Apa maksud Hindutva? Hindutva ni adalah Hinduness, kehinduan. Ideologi politik moden yang menyokong ketuanan Hindu, Hindu supremacy, dan berusaha untuk mengubah India daripada negara sekular kepada negara bangsa Hindu. So, kalau kau nak jadi dalam negara ni, kau kena jadi Hindu. Tak ada kau jadi second class atau kau kena keluar. Jadi dia cuba meyakinkan penduduk India bahawa kunci menghilangkan kemunduran daripada India ni dengan mengangkat Hindutva. Maksud dia, tak ada istilah lain untuk maju, untuk moden, kau kena jadi Hindutva. Baru boleh jadi moden dan maju. Jadi dia fasis sikit. Sampai identiti minoriti semua dihancurkan, sama ada kau memilih di Hindu atau kau keluar. So, orang dah lama dah benda ni kan baru. Kan? So, ada dah berpuluh-puluh ribu orang, beribu-ribu orang telah dibunuh, perusahaan telah berlaku. Dan falsafah radikal ni telah menyebabkan negara India jadi negara fasis. Hanya orang Hindu dapat semua hak kewarganegaraan, yang bukan Hindu, either you are ousted or you are second class. Jadi sebab saya baca benda ni, dia kata dia adalah satu reaksi kepada secularism. Dulu sekular India ni muncul sebagai sekular, tapi bila dah mungkin fasa berlalu, nak kembali pula kepada satu kebangsaan ataupun keagamaan. Macam mana kita nak, kalau kita melihat dalam konteks Islam? Kalau saya melihat, sebelum kita pergi pada perspektif Islam, and pada perbahasan ideologi global pada masa kini pun, memang dah ada satu perbahasan yang dia menggambarkan istilah dekad ini, yang diistilahkan sebagai the decade of hatred. And maksudnya dekad yang penuh dengan kebencian. Ini adalah fasa ideologi yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi fasa ideologi yang sedang berlaku pada hari ini adalah akan naik ideologi yang bersifat ekstrim, far ekstremis ni, and dan bersifat supremacy. Okay. And contohnya dia sebenarnya berkesinambungan apa yang berlaku dekat US dengan naiknya Trump. Dia mengangkat white supremacy. Dan dengan apa yang berlaku dekat Britain sehingga dia membawa kepada Brexit. And nak keluar daripada EU semua tu. France. And memang dekat Jerman pun sekarang ni memang naik kelompok-kelompok far ekstremis. And sebelum kita melihat kepada India tu secara spesifik, jadi ramai penyelidik membahaskan kenapa sekarang hari ini menaik satu ideologi yang agak ekstrim ni. Dan ada yang menyatakan sebenarnya antara punca dia adalah bila mana masyarakat ni hidup dalam satu keadaan yang susah.
Okay. Kan permasalahan pelbagai satu permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, semua permasalahan kenegaraan, semua itu ditanggung oleh rakyat. Kan dalam masa yang sama, politik-politik yang ada dalam negara pada hari ini tak dapat memberikan pengharapan tersebut pada rakyat. Kan jadi pergantungan rakyat ini terhadap satu solusi terhadap permasalahan yang mereka tanggung ni, mereka tak dapat keluar. Jadi golongan-golongan far right ekstremis ni akan menunggang isu-isu ini dan menggambarkan mereka inilah a new hope and satu jalan keluar. Adakah mereka itu benar-benar beragama? Religious religious people ke ataupun Itu satu persoalan yang menarik lah kat situ. Tu yang disebutkan sebenarnya golongan-golongan ekstremis religious ni, dia sebenarnya bukanlah orang religious pun. Okay. Kalau kita contoh kita baca sejarah Zionis pun, siapa nama yang menghimpunkan tu? Hazel. Oh, Theodore Herzl. Theodore Herzl kan. Okay. Dia tu sendiri dikatakan tak pandai baca Ibrani. tak pandai baca kitab dia pun kan. Bahkan bukanlah seorang yang beragama pun, dikatakan sebagai secular Jews pun. Dan maksudnya bila dalam keadaan macam ni akan wujud kelompok-kelompok yang mengeksploitasi. Mengeksploitasi suasana dan juga keadaan-keadaan yang dulu tu ada yang menyatakan sebenarnya bila naik kelompok far right ekstremis ni adalah langkah awal kepada akan berlakunya seolah pergolakan dunia yang besar. Kan, macam mana yang berlaku sebelum daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua, memang akan naik far right ekstremis. Itulah wujudnya panggil apa, Stalin kan, komunis. Tentulah wujudnya Soviet, tentulah naiknya kelompok-kelompok Nazi dan fasis. Tentulah bila naiknya ideologi-ideologi yang bersifat far right ekstremis, maka dia adalah sebenarnya macam satu time bomb kepada Satu pergolakan yang lebih pergolakan besar yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi memang maksud dia benda ni dia macam satu bentuk cuma saya agak fikir juga, adakah mereka sebenarnya menggunakan agama dan far right punya naratif ni sebagai tunggangan untuk dapatkan kepercayaan rakyat, ataupun betul memang mereka ni ada ideologi yang sedemikian? Macam mana? Ke dia boleh jadi alat politik saja? Itulah kita maksudnya, itulah macam satu akhirnya golongan ni dia akan satu bagi saya pertama sekali agama itu sendiri akan mencerminkan interaksi dia, ataupun akidah dia sendiri akan menggambarkan bagaimana interaksi dia terhadap alam, terhadap orang lain, terhadap kenegaraan. Jadi dekat situ bila mana sudut-sudut agama dia tidak dapat memberi erti-erti kebenaran yang tepat, maka bentuk-bentuk interaksi dia dalam melihat manusia lain pun akan bermasalah. Itu satu. Tapi dalam masa yang sama akan wujud manipulasi. Wujud manipulasi ni adalah kelompok-kelompok yang akhirnya yang akan mendapat interest dan juga kepentingan. Untuk menjaga kepentingan dia akan memanipulasi sudut ini. Jadi dia dua-dua. Satu adalah mungkin keagamaan dia tu tidak memberikan satu makna yang benar, makna kebenaran yang betul. Lepas tu dia manipulasi pula untuk dapatkan sokongan. Gabung dua tu jadilah yang berlaku apa yang berlaku. Jadi kalau Kak Syamil, saya nak tanya sikit pasal isu Hindutva itu ataupun BJP yang sebagai dia punya aktor dia datang untuk sebagai lawan kepada sekularisme, menggambarkan seolah-olah sebelum ini kita menafikan bangsa dan agama, sekarang ni kita nak kembali memasakkan agama dan bangsa. Tapi dalam keadaan yang ekstrim, menafikan terus minoriti, menafikan terus agama-agama lain dan bangsa-bangsa lain untuk hidup integrasi dalam satu negara. Jadi macam mana dalam akidah kita, adakah permasalahan ini berlaku ataupun kita ada satu metod untuk mengatasi benda ni? Yang pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat, siapa yang untung di dalam arus sekular ini? Ataupun kesamarataan mutlak ini? Golongan-golongan elit lah. Akhirnya yang dia akan menguntungkan golongan kecil saja. Golongan-golongan yang ada T1 T1 ke apa benda ke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seolah-olah seperti kalau kita tengok apa yang berlaku di tanah Melayu kan. Maknanya apabila kita menggunakan menyamaratakan semua hak, akhirnya dia hanya menguntungkan orang-orang yang minoriti. Jadi sebab itu di tempat-tempat lain pun benda yang sama. Kenapa Malaysia di UK pun, di US pun adanya tadi yang disebut oleh Ustaz Firdaus tadi, Donald Trump pun diguna English ataupun white supremacy. White supremacy dan kerana mereka sendiri rasa tergugat dengan ada imigran yang duduk di situ. Tetapi apabila kita melihat dalam kerangka agama ini, sebenarnya ini adalah masalah
apabila kita tidak menggunakan satu neraca yang tepat. Inilah kerancuan falsafah Tauhid ni. Maknanya mereka akan sentiasa mencari jalan. So satu masa nanti apabila falsafah yang salah ini ditinggikan, akan ada satu reaksi pula untuk mengembalikan balik. Ekstrim satu lagi Akan sentiasa ada. Sebab itu kita perlu melihat benda ni dia adalah satu kesan. Kesan terhadap satu idea yang ataupun konsep yang silap apabila dipegang, tetapi sebenarnya ia bukan satu kebenaran yang boleh menjadi solusi kepada Ada bagi ketimpangan dalam melihat kebenaran sebenarnya. Ya, betul. Betul. Sebab itu apa yang berlaku apabila kita bagi contoh macam kalau Islam, ISIS contohnya. ISIS ini dia adalah salah satu produk yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggambarkan Islam ini sebagai satu agama yang ganas, jahat dan seumpamanya, sedangkan dia adalah alat sahaja untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Dan itu tidak melambangkan Islam. Kalau kita kata mungkin ISIS ataupun Islamic State sebagai cerminan kepada BJP, kenapa BJP tak dapat tentangan yang sedemikian dahsyat sebagaimana Islamic State ni? Adakah satu usaha-usaha untuk menggambarkan Islam? Tak tahulah, mungkin ada juga. Tapi tadi saya ada point tadi tu, bahawa menggambarkan soalan tu menarik lah. Maksudnya dia hanyalah seolah-olah hanya bercakap secara human right kan. Bayangkan kalaulah, yelah, persoalan sama jugalah Taliban hari ni pun, kenapa dia dibiarkan untuk menjadi sebuah negara. Kalaulah betul mereka sebelum ini jujur, maksudnya sebenarnya seolah ada permainan ideologi ataupun gambaran yang cuba dibina di dalam dunia pada hari ini dan pada tahap global pada hari ini. Poin tadi saya nampak bahawa bila adanya Hindutva dan sebagainya ni, dia menggambarkan satu kerancuan dalam falsafah Tauhid ni, yang menggambarkan bahawa dia macam polarisasi. Semula-mula dibangkitkan idea ni, lepas tu bila idea ni dah tak bertepatan dengan kehendak dan fitrah manusia, dia buat satu lagi yang ekstrim. Feminism dulu tak berlaku dalam Islam. Kenapa? Sebab tak ada isu penindasan kepada wanita. Lepas tu feminism dan Islam ni tak perlu, sebab kita memang dah meletakkan wanita pada tempat yang sebetulnya. Maksud dekat sini kita kata kefahaman agama yang salah, kefahaman falsafah yang salah, kerancuan ini menyebabkan berlaku polarisasi dan akhirnya membawa kepada kepincangan sistem hidup. Kan? Macam mana Ustaz? Sebab tu saya tengok sebenarnya dia isu utama dia bukan pada zahirnya adanya tentangan dan sebagainya. Kita pergi kepada basic, pada asas dia, iaitu asas sesuatu keagamaan yang benar. Dia akan menghasilkan satu tindakan, lebih-lebih lagi apabila dia disokong dengan satu kekuatan, iaitu kekuatan kuasa. Dia akan menghasilkan satu kebahagiaan yang benar. Tetapi apabila konsep kita salah, kita punya kefahaman kita salah terhadap manusia, adanya kasta-kasta dan seumpamanya, apa yang berlaku di dalam ajaran-ajaran yang salah itu, dia akan membawa kepada lagi-lagi disokong dengan kuasa, akan membawa kepada kezaliman, akan membawa kepada penindasan, eksploitasi. So itulah dia yang sebut sebenarnya far ekstremis ni, dia bukanlah antitesis kepada Western punya ideologi. Bahkan sebenarnya far ekstremis ni sendiri adalah lahir daripada rahim Western punya ideologi. Maksudnya yang digambarkan seolah Western punya ideologi ni bersifat plural, bersifat sekular, bersifat menerima kepelbagaian semua tu, akhirnya sebenarnya yang ekstrim-ekstremis pun akan lahir daripada rahim yang sama. Jadi kalau daripada asalnya bukan dalam rahim itu, tak lahirlah far right ekstremis ni. Sepatutnya. Betul. Okay. Jadi poin tadi betul lah, maksudnya agama melihat kepada agama yang benar akan melakukan tindakan yang benar dan akhirnya kebahagiaan timbul daripada situ. Okey, jadi mungkin itu keynote yang kita akan bincangkan, yang kita sedang bincangkan. Jadi moga-moga insya-Allah dapat kita faham dan saya fikir yang meringkap akar realiti itu dapat kita lihat, bukan sekadar pada apa yang terzahir, tapi ada satu yang lain faktor, lain isu di bawah itu yang kita akan bincangkan. Jadi insya-Allah, terima kasih kepada semua. Ustaz Syamil, Ustaz Firdaus, kita jumpa lagi pada Allah akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.